tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Johari, calon Barisan Nasional di Tioman, kerana beliau telah memenangi pilihan raya kecil di Dun Tioman dengan majoriti sebanyak 573 undi. Alhamdulillah, saudara. Namun seperti mana yang kita sedia maklum bahawa calon daripada kawan kita PH juga masih lagi mendapat undi sebanyak 784 undi. Jadi kalau undi itu dicampurkan dengan undi Barisan Nasional, kita akan ada 1000 lebih majoriti. Begitu juga di Padang Serai. Padang Serai, kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional Raya dan amat mendukacitakan calon BN yang telah pun menarik diri memberikan laluan kepada sahabat kita daripada Pakatan Harapan, Dr. Saufi, mendapat undi yang tinggi, lebih kurang 1,300 lebih undi. Jadi sepatutnya undi ini diberikan kepada Pakatan Harapan, maknanya ramai lagi yang tak faham calon kepada calon Pakatan Harapan. Tanya dengan saya, kenapa nama calon PH masih berada di Dun Tioman dan nama calon BN masih berada di Parlimen Padang Serai? Untuk makluman tuan-tuan, saudara, tempoh untuk tarik diri bagi kedua-dua calon ini ialah pada hari penamaan calon. Dia lebih kurang tu. Pada ketika itu calon boleh tarik diri daripada bertanding. Tetapi selepas SPR mengumumkan siapa calon-calon yang pencalonannya diterima untuk menjadi calon pilihan raya, baik di peringkat DUN maupun di peringkat Parlimen, selepas itu tidak boleh lagi, tuan-tuan, tidak boleh lagi menarik diri. Ini kena jelas. Selepas itu tidak boleh menarik diri. Itu sebab nama Sivaraj, calon BN, masih lagi ada dalam kertas undi untuk calon di Tioman, saudara Fazli yang telah memberi laluan pada calon BN, nama dia juga masih ada di dalam kertas calon. Okey. Jadi malam ni kita nak bersoal jawab banyak isu-isu yang perlu diperjelaskan kepada rakyat Malaysia. Sama-samalah kita, kalau ada yang nak bertanya soalan, bolehlah saudara mengajukan soalan itu di talian 0113595404. Silakan saudara Wan Kuris. Okey tu. Saya sikit sentuh pasal pengundian hari ni. Okay. Adakah 50% keluar mengundi itu sebabkan air bekerja ke macam mana? Ya, saya rasa peratus keluar mengundi sangat rendah kerana kali ini pilihan raya diadakan pada hari bekerja. Sebab ni pilihan raya kecil saja, kita tak buat hujung minggu macam biasa. Ini semua keputusan yang dibuat oleh SPR lah. So kita akul je lah, nak buat macam mana. Betul tak? Kita pun masa pilihan raya lepas kita minta dibuat sebelum masuk musim banjir tetapi last sekali dapat selepas zon banjir bermula. Apa cerita? Cuba tanya soalan tadi. Cuba tanya soalan. Okey. Alright, ada soalan lain? Okay. Dalam selama BN tu Muhyiddin Yassin masih lagi berkata bahawa dia tak ada salah untuk menolak kerajaan perpaduan ni sebab ianya tidak termaktub dalam perlembagaan. Apa pandangan itu? Okey, kita tengok tuan-tuan, hari ini kita lihat baik Raja Petra iaitu blogger Perikatan Nasional, begitu juga dengan Muhyiddin Yassin sudah mula main kasar menyerang institusi diraja kita. Mereka nampak gayanya semakin biadab, tuan-tuan.
Muhyiddin malah menggambarkan bumbung kuning, bumbung kuning dia merujuk kepada Istana Negara, dan bumbung hijau dia merujuk kepada Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Johor. Nampak gaya ni memang makin kurang ajar dua manusia ni, saudara. Raja Petra yang mengaku dirinya kerabat diraja, tetapi seolah-olah macam menghasut rakyat Malaysia supaya membenci institusi diraja. Beliau mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah mengatakan bahawa tak salah untuk kita mengkritik, menegur institusi diraja kalau mereka salah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, pada pilihan raya yang lepas, kena terima hakikat bahawa tidak ada sesiapa pun yang memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Takkanlah Muhyiddin ni terlalu dangkal, terlalu tak berapa cerdik. Kalau Raja Petra ni kita boleh faham lah. Tapi kalau Muhyiddin, orang yang ada pelajaran, pernah jadi Perdana Menteri, takkan dia tak faham bahawa dia hanya memenangi 73 kursi. Menang lagi satu kali ni, dia dah dapat 74 kursi. 38 kursi. Kalau kita hitung, tak cukup 39 kursi untuk dia ada simple majority bagi menubuhkan sebuah kerajaan. 39 kursi. Sekarang tak cukup 38 kursi. Jadi mana datang logiknya dia kata dia sudah cukup majoriti untuk membentuk kerajaan? Memang betul mereka berjaya mencuri 10 SD daripada ahli Parlimen Barisan Nasional, tetapi dia lupa dia adalah sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional selaku penasihat ataupun pengurusi Majlis Pemulihan Negara, yang sebahagian daripada kerajaan yang telah pun meluluskan Akta Lompat Parti. Maknanya tidak ada lagi SD secara individu. Kalau parti UMNO nak beri sokongan baik kepada Perikatan Nasional ataupun kepada Pakatan Harapan, ianya mesti secara en blok keseluruhan parti memberikan sokongan. Tidak ada lagi SD individu seperti mana zaman scheme of Ting Muhyiddin Yassin membeli wakil rakyat daripada Barisan Nasional dengan wang ringgit, dengan ugutan, dengan sogokan jawatan, dengan mengharapkan mereka melompat parti. Dah tak ada dah. We already have anti-hopping law. Takkanlah Muhyiddin ni pengor sangat, tak faham bahasa. Jadi persoalan dia, tuan-tuan, memang dalam perlembagaan tidak ada perkataan kerajaan perpaduan. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin ini ialah sebuah legitimate government. Zaman Muhyiddin, dia menamakan kerajaan dia Kerajaan Perikatan Nasional. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri, 114 orang yang sama yang angkat Muhyiddin telah mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri ada hak dia menamakan kerajaan dia Kerajaan Keluarga Malaysia. Hari ini tuan-tuan, mana datang idea kerajaan perpaduan? Kerajaan perpaduan ni, saudara, idea ni datang daripada Muhyiddin sendiri. Dia yang mendedahkan bahawa ianya cadangan ke bawah duli tuanku. Kenapa tuanku mencadangkan? Kerana bila Muhyiddin dipanggil ke istana, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil ke istana, ke bawah duli tuanku menegaskan bahawa tidak ada satu parti yang berjaya membentuk kerajaan. Walaupun Muhyiddin bawa 115 SD, tetapi di dalam SD 115 itu ada 10 SD yang datangnya daripada ahli Parlimen BN yang sudah pun mengeluarkan surat mereka menarik balik SD tersebut. Dan ianya telah dimaklumkan ke pihak istana, ke bawah duli tuanku dah tahu
10 orang ni dah tarik balik SD. Bukan setakat dah tarik balik SD, maka SD individu itu sendiri pun sudah tak boleh diguna pakai di bawah anti-hopping law ataupun di bawah Akta Lompat Parti. Ini kena jelas tuan-tuan. Jadi ke bawah dulu tuanku, seperti mana yang diperkatakan, dipersembahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas dia keluar daripada istana, dia dah lah tak berhenti kat wartawan, tak turunkan tingkap pun, dia terus nonong dia balik ke rumah dia. Sampai rumah dia mengamuk-ngamuk, kan? Orang nak salam pun ada yang dia tak salam. Dia buat PC, dia kata ke bawah dulu tuanku menitahkan supaya PN bergabung dengan PH membentuk kerajaan perpaduan. Saya nak tanya dengan Muhyiddin, kalau PN membentuk kerajaan dengan PH, 73 campur dengan 82, ada 155. Genap tak 222? Tak genap. Maknanya, saudara, maknanya akan ada juga orang yang menjadi pembangkang. BN akan jadi pembangkang. Tetapi nama yang telah diusulkan oleh baginda tuanku ialah kerajaan perpaduan. Perpaduan tak semestinya melibatkan semua. Perpaduan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Kalau orang setuju bergabung, maka kerajaan itu juga namanya kerajaan perpaduan. Kalau selepas itu Perdana Menteri nak tukar dia, nak kata kerajaan tu kerajaan tak sehaluan, kerajaan tu kerajaan tak cukup masak, setengah masak, apa kerajaan dia. Ini kena faham. Dari mana datangnya idea kerajaan tu dinamakan kerajaan perpaduan? Mengikut Muhyiddin Yassin, ianya dicadangkan oleh ke bawah duli tuanku. Dan Muhyiddin dengan sombong angkuhnya menceritakan kepada khalayak umum bahawa bila tuanku menitahkan supaya PN bekerjasama mewujudkan kerajaan perpaduan dengan PH, dia sign dan dia potong perkataan setuju, menjadikan dia sign untuk tidak bersetuju bekerjasama dengan PH. Maka tak adalah kerajaan perpaduan antara PN dan PH. Bila tidak ada kerajaan perpaduan antara PN dan PH, maka ke bawah dulu tuanku memanggil, menitahkan supaya Barisan Nasional datang menghadap dan bertanya benda yang sama kepada Barisan Nasional, sama ada Barisan Nasional bersetuju untuk mewujudkan kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ketika itu pengurusi Barisan Nasional disebabkan sebelum pilihan raya setiap ahli parlimen sudah pun menandatangani aku janji. Dalam aku janji itu termasuklah memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, ketua parti, untuk berunding dan membuat keputusan dengan siapa kita nak membentuk kerajaan. Maka dengan kuasa yang dah diberikan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid pun bila dititah oleh baginda tuanku untuk BN menyertai kerajaan perpaduan, maka tuan-tuan pada ketika itu Datuk Seri Zahid dia potong perkataan tidak setuju, maknanya dia bersetuju dan dia tanda tangan. Maka terbentuklah kerajaan perpaduan ini. Nama ni datang daripada cadangan ke bawah duli tuanku. Kalau katalah Perdana Menteri nak tukar, memang dalam undang-undang perlembagaan tekan bahawa nama kerajaan tu mesti letak nama ni, letak nama tu. Memang betul lah Muhyiddin kata tidak ada istilah kerajaan perpaduan di dalam. Tetapi Muhyiddin, saya nak beritahu kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah kerajaan yang legitimate. Kenapa dia legitimate? Kerana Pakatan Harapan sesedara ada 82 kursi. Semua 82 orang ini memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Dan BN ada 30 kursi. Datuk Seri Zahid Hamidi secara en blok memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri.
maka 82 campur 30 cukup genap 112. Dan kemudian alhamdulillah sahabat kita GPS 23 kerusi juga memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan menjadi Perdana Menteri. Kemudian KDM memberikan 2 kerusi. Warisan memberikan 3 kerusi dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bebas 2 kerusi. Jumlah keseluruhan 148 ahli parlimen yang membentuk kerajaan yang mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu kerajaan perpaduan, sehingga kini kerajaan ini masih dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Kerajaan nak panggil nama apa pun tak kisah, tuan-tuan. Muhyiddin Raja Petra nak mempertikaikan ini bukan kerajaan perpaduan kerana bukan semua terlibat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja yang bentuk kerajaan ni. Kerajaan tu masih lagi nama kerajaan perpaduan. Apa yang tak faham lagi? Jadi hari ini terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau dia nak tukar nama, dia tak selesa dengan perkataan perpaduan, ataupun dia nak tukar menjadi Perikatan Perpaduan, dia nak tukar jadi Pakatan Nasional, apa pun nama dia nak bagi, tak ada masalah. Cuma saya minta Datuk Seri Anwar perjudian nasional ini telah ditempah oleh Muhyiddin Yassin. Itu penting. Jangan curi nama ni. Iraf Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Perjudian Nasional. Perdana Menteri dia nak buat kerajaan di dalam kapal mewah bersama dengan Vincent Tan, dengan Dr. Samsuri. Dia boleh buat kerajaan di atas kapal tu. Perjudian nasional, tak ada masalah. Tak ada orang akan ganggu dia selepas ni. Cuma move on lah. Dan bahawa hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah ada lebih daripada simple majority. Dia sudah ada 2/3 majority untuk membentuk kerajaan. Kalau tak puas hati, tak ada masalah. Kalau tak puas hati, teruskanlah dengan agenda kamu cuba untuk membeli wakil rakyat. Kamu pun duit banyak lagi, tak habis lagi pakai, betul tak? Jadi kamu boleh beli wakil rakyat yang hari ini masih ada. Tak dapat jadi timbalan dan macam-macam usaha perjumpaan yang berlaku hari ini. Duit kamu banyak lagi kan? Lagipun tetapi kamu tak ada pula bersumpah dengan kalimah wong bahawa sepanjang tempoh kamu menjadi Perdana Menteri tidak ada 1 sen pun yang duit itu kamu terima digunakan untuk dana pilihan raya. Yang ini dia tak bersumpah sampai hari ini. Kita pun bukan bodoh. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya nak beritahu, tak kiralah apa nama kerajaan yang diberikan, kerajaan ini ialah kerajaan yang sah, tuan-tuan. Dan ke bawah dulu tuanku mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Dia mengangkat seorang yang yang baginda yakini mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen. Dan 148 kerusi ini, saudara, lebih daripada cukup untuk menjadi Perdana Menteri. Kita biar